Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membicarakan satu topik iaitu bagaimana negeri Pahang menjadi sebahagian daripada wilayah Empayar Johor. Kisahnya bermula pada tahun 1570 apabila Sultan Abdul Kadir Pahang telah mangkat dan digantikan oleh anaknya iaitu Sultan Ahmad. Malangnya anaknya ini adalah seorang yang masih kecil. Jadi pemerintahan Pahang pada waktu itu diwakilkan kepada Raja Abdul Ghafur. Raja Abdul Ghafur ni tak tahan dengan kuasa. Jadi pada tahun 1592 iaitu selepas 2 tahun dia menjalankan tugas pentadbiran Pahang, jadi baginda telah merampas kuasa daripada Sultan Ahmad dan menjadi Sultan Pahang yang seterusnya dengan gelaran Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah iaitu Sultan Pahang yang ke-12. Kemudian pada tahun 1614 baginda dan juga anaknya Raja Muda Abdullah telah mangkat. Jadi menyebabkan pada waktu itu Pahang tidak meninggalkan sebarang waris untuk menjadi sultan. Jadi Sultan Ahmad ni yang pernah digulingkan pada tahun 1592 ini akhirnya nak ambil balik takhta dia tu. Tapi sebelum baginda ambil, jadi Sultan Alauddin III daripada Johor ni telah meletakkan anak dia iaitu Raja Bujang sebagai Raja Pahang yang ke-13. Jadi Sultan Ahmad ni mungkin tak ada kuasa nak lawan Johor, jadi dia melangok je lah, terpaksa tengok je. Jadi pada tahun 1615 Aceh telah bertindak menyerang Johor dan telah menawan Sultan Alauddin III Johor dan juga Raja di Hilir iaitu Raja Abdullah dan dibawa ke Aceh. Raja Abdullah ni adalah mereka yang bertanggungjawab menyuruh Tun Sri Lanang untuk menulis sejarah Melayu lah. Jadi Raja Abdullah dan Sultan Alauddin III ni telah dibawa ke Aceh. Sultan Alauddin III akhirnya telah dibunuh oleh Sultan Iskandar Muda Aceh dan Raja Abdullah ni dibebaskan dan dikahwinkan dengan dengan adik Sultan Iskandar Muda. Jadi dia ni ipar Sultan Iskandar Muda dengan Raja Abdullah Johor ni menjadi ipar, dan Raja Abdullah ini telah diangkat oleh Sultan Iskandar Muda sebagai Raja Johor yang seterusnya bergelar Sultan Abdullah Ma'ayad Shah. Tapi malangnya Sultan Abdullah Ma'ayad Shah ni seorang yang sangat berdendam dengan Aceh. Sebab Aceh dah banyak menyebabkan masalah kepada Johor, jadi dia berdendam dan dia menceraikan adik kepada Sultan Iskandar Muda, dan baginda berkahwin pula dengan puteri daripada Jambi. Yang ini menyebabkan Aceh makin marah. Tapi sebelum tu pada tahun 1615 Aceh telah menyerang Johor, dan pada tahun 1618 Aceh sekali lagi telah bertindak menyerang Pahang. Kerana Aceh ni nak menghalau ataupun nak menyingkirkan Raja Bujang daripada pentadbiran Pahang. Tapi malangnya Raja Bujang ni berjaya melarikan diri ke Linggar. Tapi Aceh pada waktu itu telah menangkap 3 orang penting lah. 3 orang Pahang yang penting, iaitu pertama Sultan Ahmad iaitu Sultan Pahang yang ke-11 yang digulingkan. Kemudian anak Sultan Ahmad iaitu Raja Mughal, dan seorang lagi puterinya adalah Puteri Kamariah. Kamaliah. Jadi Puteri Kamaliah ni berkahwin dengan Sultan Iskandar Muda. Dan Raja Mughal ni dikahwinkan dengan anak Sultan Iskandar Muda. Jadi pening situ. Akhirnya apabila Sultan Iskandar Muda mangkat pada tahun 1536, jadi Raja Mughal ni daripada Pahang ni akhirnya telah dilantik sebagai Sultan Aceh yang seterusnya dengan gelaran Sultan Iskandar Sani ataupun Sultan Iskandar yang kedua. Jadi apabila Raja Bujang tak ada lagi, lari ke Linggar. Jadi pada waktu itu Sultan Iskandar As-Sani ni ataupun Raja Mughal daripada Pahang ni hendak menuntut balik negeri Pahang, kerana dia kata ayah saya iaitu Sultan Ahmad pernah menjadi sultan, iaitu sultan yang ke-11. Tapi Raja Bujang menghalang. Masa tu Raja Bujang dah menjadi sultan bagi menggantikan Sultan Abdullah Ma'ayad Shah yang mangkat dekat Pulau Tembelang ataupun dikenali sebagai marhum Pulau Tembelan. Jadi Sultan Raja Bujang tu telah menjadi Sultan Johor yang seterusnya, iaitu Sultan Abdul Jalil III. Sultan Abdul Jalil Shah III. Jadi apabila Sultan Iskandar Sani tu nak claim balik Pahang, jadi Sultan Abdul Jalil III tu pun nak claim Pahang balik. Sultan Abdul Jalil kata baginda pernah menjadi Sultan Pahang yang ke-13.
Okey, jadi sebenarnya pada waktu itu apabila berlaku kematian Sultan Abdul Ghafur Mahyuddin Shah pada tahun 1614, okey, Sultan Alauddin III telah meletakkan anak dia Raja Bujang sebagai pemerintah Pahang. Okey, sebabnya baginda sendiri Sultan Alauddin Shah III tu merupakan cicit kepada Sultan Mansur Shah I Pahang, iaitu Sultan Pahang yang keempat. Jadi dia kata dia ada kuasa lah untuk, ataupun dia ada hubungan untuk meletakkan wakil dia ataupun raja dia, meletakkan anak dia sebagai sultan di Pahang. Okey, jadi berlaku isu lah. Okey, apabila Sultan Iskandar Sani klaim Pahang kerana ayah dia pernah jadi sultan, dan Raja Bujang ataupun Sultan Abdul Jalil Shah III Johor klaim juga Pahang kerana baginda pernah jadi sultan. Okey, keadaan ni berlarutan sehinggalah kematian Sultan Iskandar Sani pada tahun 1641. Jadi apabila baginda mangkat, Sultan Iskandar Sani ini mangkat pada tahun 1641. Jadi takhta Aceh telah kembali kepada kembali kepada isterinya. Okey, Sultanah Tajul Arifin Safiatuddin Shah. Okey, bila Sultanah Tajul Alam ini mengambil alih Aceh, jadi Sultan Abdul Jalil menggunakan hujah adat Melayu di Semenanjung, yang mana kata Sultan Abdul Jalil Shah III Johor, dia kata Aceh tidak berhak menuntut wilayah Pahang kerana dalam adat orang Melayu dekat Semenanjung ni, dalam adat orang Johor, orang Pahang pada waktu itu, seorang perempuan tidak boleh menjadi pemerintah. Okey, disebabkan adat Pahang pada waktu itu seorang perempuan tidak boleh menjadi pemerintah, maka secara tidak langsung Tajul Alam, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah ini tidak berhak untuk klaim Pahang sebagai sebahagian daripada wilayah Aceh. Okey, apabila itu berlaku, maka secara tidak langsung bermakna Pahang telah berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan Johor pada waktu itu, yang pada waktu itu ditabir oleh Sultan Abdul Jalil Shah III ataupun nama sebenar baginda iaitu Raja Bujang. Saya harap perkongsian ini bermanfaat untuk kita tahu mengenai sejarah negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada soalan boleh tanya.